Nah, cuba kita perhati tengok supaya kita insaf tuan-tuan. Jangan sombong dengan Tuhan. Tuhan nak jahanamkan kita sekelip mata je. Nah, saya cukup beringat sungguh benda-benda ni. Nah. Baik. Yang ketiga, dengan ilmu itulah maknanya kita dapat mengetahui syariat Allah. Macam mana? Apa suruhan, apa larangan. Ni lah. Ni yang puak-puak yang benci terhadap Islam tak mau bagi kita mengaji macam ni ya. Dia duduk cucuk kena ada tauliah. Nak tunggu semua orang tauliah, elok habis semua murtad. Ni cerita kes murtad di utara ni hampa dengar lagi ni. Hampa ni semua tak tahu. Tapi saya tak mau perpanjangkan lah, cikgu dengar tak? Kes cerita murtad lah. Kes Ustaz Ahmad Jalani. Nah, jadi Ustaz Ahmad Jalani ni ada perdebatan dengan kes dengan Ustaz Syahul Hamid. Saya pun tak tahu kepala ekor cerita ni. Jadi kalau nak tahu secara lanjut kena tanya Ustaz Syahul Hamid dengan Ustaz Ahmad Jalani. Nah, kalau nak tunggu ada tauliah, orang murtad habis. Tauliah ni mengarutnya. Bagi siapa-siapa yang layak boleh bercakap selama mana dia tidak menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah, bagi. Nabi pun habaq yang tu lah. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Selama mana pendakwah itu tak kira lah ustaz ke orang biasa ke tak ustaz ke, dia bercakap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka biarkan dia bercakap. Cerita hadis ni tu sadut sembang lah tuan-tuan. Mufti Perlis pun kalau dia kata dia pandai hadis, tuan-tuan tanya hadis ni sahih tak sahih, on the spot dia tak boleh jawab, dia kena rujuk dulu. Tok-tok guru pun ada silap juga, bawa hadis-hadis dhaif. Kitab-kitab nipis pun ada silap, yang bukan hadis dia kata hadis. Tapi kita nak habaq lah, selama mana dia baca Quran, hadis dhaif tak dhaif bukan senang nak tahu. Tak apalah, bagi pilah. Jangan dia duk main merapu. Dia bercakap berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, teruskan. Sehingga kan Allah sebut dalam Quran, kalau kita ni bertelingkah, bergaduh, kita nak rujuk pada apa? Quran Sunnah. Ni apa nak tauliah apa? Saya bercakap banyak mana ada ayat Quran, banyak mana ada hadis. Khutbah pun macam tu juga. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Maka apabila kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pendakwah yang cakap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, teruskan. Ni main baca wal asri satu, lepas tu dia merapu banyak, lain kali jangan bagi dia ceramah lah. Nampak tak? Jenis kasih amat, jenis ni jangan duk bagilah. Ini cerita tauliah saya cukup tak setuju lah. Satu negeri lah dia cerita tauliah tu, Selangor. Negeri lain mana ada cerita tauliah? Tu cerita, tu tak cerita lagi Kapasing ni malam ni. Pak menakan aku kan tu. Tapi banyak tempat lah, berakam lah ulasan Kapasing. Dengan ilmu itu kita dapat mengetahui syariat Allah, yang mana suruhan Allah, yang mana larangan Allah, baru kita jadi manusia yang baik. Itu yang kata tadi, bila kita tuntut ilmu sebagai petunjuk itu akan bertukar menjadi cahaya dalam jiwa kita. Kalau selama ni kita orang yang senantiasa melanggar perintah-perintah Allah, syariat Allah, larangan Allah kita buat, suruhan Allah kita tinggal, bila kita mengaji, ni yang berubah ni. Maksud yang duk bercakap tu lah, kan baik sangat pun dulu, baik juga lah. Pasal ilmu. Tak ada ilmu takkan senang kita nak tukar jadi macam ni. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Menuntut ilmu agama, insya-Allah jadi baik amal ilmu tersebut.
Tu yang kita bertukar perangai tu. Boleh jadi ustaz pula. Dah ada pula orang tak mau iktiraf pula dah. Kan mengaji tak mana pun. Hang mengaji tak mana? Tak tahu, aku pun tak tahu aku mengaji tak mana. Tu duk tanya orang mengaji tak mana. Nah, tak payah tanyalah. Sekadar dia bercakap ayat Quran hadis betul, jalan lah. Balighu anni walau ayah, cukup lah. Sebab tu tablik ni pun kena bagi juga bercakap. Saya tak setuju kalau kita halang mereka ni sampai tak boleh bercakap agama, tak boleh. Selama mereka baca ayat Quran, hadis, jalan. Sebab dia menyampaikan risalah Islam juga. Nah, dia bukan ajak kepada kemungkaran. Macam di Melaka dulu, semua masjid tidak benarkan jemaah tabligh masuk. Dia ingat masjid bapak dia. Di Melaka ni tuan-tuan punya teruk satu hari tu, saya kira betul lah boleh masuk ceramah. Nah, masjid tu dekat 1000 tahun dah, apa? Sekali pun tak ada ceramah. Saya orang pertama. 1000 tahun dah, kan? Saya masuk masjid tu, sembahyang tahiyat masjid, punya hangat. Panas sungguh masjid tu. Saya kata apa punya dosa ni, Tu yang panas, semua orang mengunguk panas. Kau agak terkejut aku pasal malam ni nak ada majlis ilmu. Dia pakat mai lah, depa tak pernah dengar. JKKK duduk depan sekali. Dia kena rimbuk, dia nak mangkit malu. Mau tu duk main tikam sejadah, kepak sana, kepak sini, kepak. Awak ni aku tak duk. Tu dengar. Baru ni 11 hari bulan, 10 hari bulan hari Sabtu lepas, saya pergi ceramah di sebuah masjid di Kuala Kangsar. Tu pun sama, dekat 2000 tahun dah masjid tu. Kali pertama cikgu buat ceramah, kali pertama buat spanduk lah, eja nama aku tak betul karut tu. Dia eja macam mana ikut dan lah. Tu dalam kurungan dia buat cerai pula tu. Yang tu dia tahu cabuknya. Tumbang lembu sekong, orang punya ramai. Saya ingat 800 orang dah. Ramai semua. Mereka tak pernah dengar. Tapi tak macam ni lah, kita bawa nada lain, tapi nada tak cerai juga. Ada seorang tu sahabat saya lama saya tak jumpa, main peluk, entah duduk sini. Malam ni entah bawa Ustaz A macam ni Kalau mereka tak faham lagi, tak tahu, saya kata mereka tak faham lagi, beli racun tikus bagi makan orang sikit. Sampai tak mau buat majlis ilmu langsung kali pertama. Kira malam tu alhamdulillah saya ceramah dekat 2 jam tu. Nah, mereka minta lama sikit lah. Mereka tak pernah dengar. Tapi ayat Quran masa dekat 30 ayat Quran bah. Banyak sungguh malam tu. Bagi kakak bak hudud semua sebut. Saya kalau bercakap ceramah ni, hudud mesti saya bercakapnya. Pasal apa? Ni perkara akidah. Daripada ingat hudud ni perkara remeh temeh, tak penting, tak perlu laksana. Bila dengar hudud dia pakai ni ustaz ni politik lah. Macam saya tu sebut, tu buat hidung kembang. Buat hidung kembang terkeluar daripada Islam tu. Ni apa? Yang ada buat hidung kembang. Di sini ada orang buat hidung kembang. Saya ni alhamdulillah lah. Lepas ni masjid mana pula nak panggil tau. Dia kata nak bawa pergi Lenggong pula. Alamak kau, masjid yang memang tak boleh masuk. Nah, jadi orang yang duk kata kat saya tu duk diam sudah lah. Orang tak kelapak panggil hampa. Hampa mai dengar lah. Bila berhadapan dengan pok-pok ni saya bawa nada lain. Macam masjid tuan-tuan ni okey lah, masjid kita lah. Tengoklah kapet tu hijau, semua hijau. Takkan nak cakap macam orang biru. Saya apa orang hijau, tengok yang ambil gambar pun orang baju hijau, kain pun hijau. Ni taksub dengan hijau ni. Tengok semua hijau. Dah saya pula ni insya-Allah ni nak masuk di Bukit Antarabangsa. Itu kau, itu ramai datuk-datuk Tan Sri. Bagi kau bagi depa sikit. Tapi ada peminat saya seorang, dia tu bekas polis Bukit Aman agak naik, orang kaya lah depan ni. Dia kata ustaz, musi tu panggil saya. Jumpa di satu kuliah Zuhur di Chulan Tower di Kuala Lumpur lah. Ustaz, saya nak bawa ustaz pergi surau saya, boleh tak? Boleh. Tapi bila agak-agak free? Bulan 5 dah. Bulan 5 tak ada, saya kata. Yang ada pun last sekali tarikh 31 bulan Ogos.
6, 7, 8. Yang tu bulan 8 yang tu kosong. Mau tak mau sudah. Malam tu malam kita nak puasa dah. Saya kata saya boleh ceramah 2 bab. Satu bab merdeka, satu lagi kedatangan Ramadan. Dia kata cantik. Tapi ustaz, tempat saya ni dia kata golongan elit semua. Lah elit nanti aku bagi sampai merlit kata bah. Elit tak elit. Sampai ingat aku cerai punya kaki ke. Masjid di Selangor yang ramai elit Masjid Kelana Jaya. Itu memang ramai tuan-tuan. Lawyernya, ketua polisnya, Tan Sri tu kaji mengaji diam. Nah, ni peluang kita buat tu, saya kata buat ikut kemampuan masing-masing lah, tak payahlah dah. Ada juga kawan kita seorang ustaz, dia cuba nak tembus pasaran Kuala Lumpur Selangor, pilah ceramah sana. Pi 4-5 kali, lepas tu tak dapat sambutan. Nah, saya 8 tahun dah tuan-tuan. Ni saya punya sampai bulan 8 penuh. Bulan 9 tazkirah Ramadan untuk Selangor tinggal 3 hari lagi. Saya bagi 2 minggu, tinggal 3 hari. Tu pun tak sat nandak lagi ceramah. Saya kata ambil tazkirah Ramadan lah. Sungai Ulang tak mau, tak buat lah. Sungai Ulang saya main 16 Ramadan ke atas. Orang ambil 3 hari, ada lagi 10 hari macam tu lah. Habak siap-siap lah. Aku suruh tahu ustaz tak reserve kan. Habak siap-siap. Nah, kita buat takat kita mampu lah. Tak payahlah duk pelekeh-pelekeh. Dengan ilmu kita mengetahui syariat Allah, yang mana larangan, yang mana suruhan. Inilah kemuliaan ilmu. Begitu juga kita dapat membeza siapa kawan, siapa lawan. Ni ilmu lah. Kita sampai tak boleh beza. Nampak semua sama. Mana ada sama. Memang dia pakai kepiah putih, dia janggut panjang daripada kita, tapi munafik. Sebab tu kita boleh beza tentu bila ada ilmu. Nah, bila kita bercakap tentang negara Islam, perundangan Islam, tuan-tuan tengok muka, reaksi muka tu. Kalau muka tu berubah, sah dah munafik. Kalau orang beriman tu, dia dengar cerita Islam, dia cukup kemas. Ini kita bercakap pasal Islam, dia sanak-sanak, dia lena. Kita duk bercakap seorang-seorang. Saya kena dah lah ni. Ulurlah cakap tengok lena. Pasal dia lena, aku takut luku kepala semua. Dia tak nampak lah, dia duduk pejam mata. Cakap Islam lena, tu sah nak munafik tau. Ni kita tahu ni bukan jenis kawan, ni lawan ni. Ni lawan. Semalam seorang tu lah kata kat saya, ustaz nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Habis kuliah. Dia kata kapal sing ni kita tak boleh bela dia. Dia jenis Yahudi ni. Esok dia makan balik Islam. Nah, tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga membela Yahudi. Ingat soal hidayah, soal petunjuk, soal Allah. Allah nak bagi orang tu bertukar, dia senang je, sekelip mata ya. Kes ni lah, kes saya sentuh bila sikit. Kes pasal dia keluar kenyataan ni lah. Sultan tidak ada kuasa campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri. Dia